Majlis diteruskan lagi dengan slot ceramah yang akan disampaikan oleh Dr. Muhammad Izwan bin Muhammad Yusof, penolong pengarah kanan bahagian keluarga, sosial dan komuniti JAKIM. Izinkan saya membaca sedikit latar belakang beliau. Nama diberi Muhammad Izwan bin Muhammad Yusof, asal Ketereh, Kelantan. Mendapat pendidikan awal di Sekolah Menengah Agama Persekutuan Kajang. Seterusnya, menyambung pengajian ke Universiti Malaya Nilampuri. Seterusnya, ke Universiti Malaya Kuala Lumpur. Dan pendidikan tertinggi beliau adalah ijazah Doktor Falsafah bidang pengajian Al-Quran dan Al-Sunnah daripada Fakulti Pengajian Islam Universiti Kebangsaan Malaysia. Beliau pernah menerima Anugerah Perkhidmatan Cemerlang Jabatan Perdana Menteri sebanyak 2 kali, iaitu pada tahun 2010 dan tahun 2021. Beliau juga pernah menerima Anugerah Perkhidmatan Cemerlang Jabatan Kemajuan Islam Malaysia pada tahun 2021. Pencapaian yang beliau capai adalah mewakili JAKIM dan UKM untuk membentangkan kertas kerja yang bertajuk Malaysia Muslim Gay and Lesbian Communities Perspective of the Concept of Domestic Partnership and Marriage in the Al-Quran, the Global Conference Gender and Love di Mansfield College, Oxford University, UK pada tahun 2014. Beliau juga pernah mendapat naik johan peringkat inter-varsity pertandingan bicara tuntas UKM 2015 dengan inovasi manual bimbingan lesbian, gay, bisexual dan transgender Muslim menurut Al-Quran dan Al-Sunnah. Tanpa membuang masa lagi, majlis dengan ini mempersilakan Dr. Muhammad Izwan bin Muhammad Yusof untuk menyampaikan ceramah beliau yang bertajuk LGBT, apakah perlu kita tahu? Majlis dengan sukacitanya mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas suara saya, Puan? Jelas. Okey, baik. Terima kasih kepada Puan Pusri Majlis. Seterusnya yang berusaha barisan urus setia daripada Papisma, dan seterusnya juga tidak lupa kepada anak-anak yang mengikuti program PEACE pada hari ini yang melibatkan anak-anak daripada pelbagai tempat, dan insya-Allah kita akan berbincang tentang satu tajuk LGBT, apa yang anda perlu tahu. Baik, mohon urus dia untuk paparkan slide. Okey, terima kasih. Slide seterusnya. Baik. Untuk makluman kita semua, adik-adik yang dirahmati Allah sekalian, kita bersyukur kerana kita dapat bersama pada pagi ini dalam satu program PEACE yang dianjurkan oleh Papisma, dan insya-Allah Ustaz hari ini akan bincang dengan kamu semua tentang satu tajuk berkenaan LGBT. Baik, sebelum daripada kita cerita pasal LGBT ni, kita nak cerita Islam ni sebenarnya adalah agama yang syumul, agama yang sempurna. Dengan kata lain,
daripada sekecil-kecil benda, kita nak tidur, kita baca doa Bismikallahumma ahya wa amut. Kita bangun tidur, kita baca Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Nak masuk tandas, langkah kaki kiri, baca doa Allahumma inni a'udzubika minal khubsi wal khaba'is. Maknanya apa? Islam itu memang agama yang sempurna. Sampailah perkara-perkara yang besar, macam mana kita jadi pemimpin, kita kena amanah, tanggungjawab. Maka Islam juga menitik beratkan tentang persoalan sexuality. Apa yang kita faham tentang sexuality ni, kita kata tentang bagaimana ketertarikan seseorang itu kepada seseorang yang lain. Jadi dalam Islam, hubungan di antara lelaki dan perempuan boleh disahkan melalui jalan perkahwinan. Maknanya, kalau tak kahwin tak boleh. Kalau kita minat dengan seorang budak perempuan, okey, kalau kamu yang budak lelaki minat dengan budak perempuan, kamu contoh nak buat hubungan seksual dengan dia, nak bersama dengan dia, tak boleh. Sebab apa? Selagi belum berkahwin. Jadi Islam menunjukkan kita jalan, kalau nak bersama ada hubungan seksual, maka kena dengan jalan perkahwinan. Dan ia dianggap sebagai rahmat daripada Allah. Tetapi pada waktu yang sama, Islam menegas sekeras-kerasnya perlakuan seksual luar nikah dan juga akan hukum mereka yang terlibat dengan jenayah seks seperti zina, rogol dan liwat. Sekarang ni kita nampak macam-macam kes kan. Kadang-kadang ada adik-adik umur 11 tahun, 12 tahun dah melakukan hubungan seksual luar nikah. Jadi kita kena fahamkan mereka, kena pandu mereka, kena bimbing mereka. Kalau ada kawan-kawan kita, kena sebut, kalau kamu minat pada seorang budak perempuan atau budak perempuan minat pada budak lelaki, kita kena tunggu pada usia yang sesuai. Contohnya mungkin selepas belajar di peringkat universiti pada usia mungkin 21, 22 tahun, maka kita berjumpa dengan keluarga bakal isteri atau suami kita untuk kita berbincang. Itu yang sepatutnya. Bukan kita mengikut kehendak nafsu dan kita adakan hubungan seksual sebelum daripada perkahwinan. Termasuk hari ini banyak kes cubaan merogol. Kerana apa? Mungkin kerana ada yang biasa melihat video-video pornografi ataupun video-video lucah. Jadi perkara inilah yang sebenarnya kita kena elakkan. Kerana sebagai seorang Muslim, kita kena jaga pandangan kita, tutur kata kita dan sebagainya. Dan bila kata tentang liwat ini, nanti Ustaz akan jelaskan apa maksud liwat. Dia berkaitan dengan hubungan sejenis antara lelaki dengan lelaki. Okey, next slide. Baik, dalam surah ini kalau kita baca, Allah menjelaskan bagaimana kisah yang berlaku kepada Nabi Lut alaihi salam dan umatnya. Allah cerita lebih kurang dalam ayat ni 80-84 surah Al-A'raf. Dan ingatlah apabila Nabi Lut berkata kepada kaumnya, apakah kalian melakukan al-fahishah, perbuatan keji, yang mana sebelum ni tak ada orang yang buat benda ni. Jadi siapa yang memulakan pelakuan keji ni? Umat Nabi Lut. Apa yang mereka buat? Innakum la ta'tunar rijal syahwatan min dunin nisa. Mereka datangi lelaki yang sama jenis dengan mereka dan mereka tinggalkan orang perempuan. Setengah riwayat menyatakan umat Nabi Lut ni dah kahwin. Maknanya ada pasangan dari kalangan orang perempuan. Tapi mereka sanggup tinggal isteri di kalangan orang perempuan ni. Mereka nak juga buat hubungan sejenis dengan lelaki yang sama jenis dengan mereka. Dan Allah sebut lagi dalam ayat 80, 83 misalnya, Allah selamatkan Nabi Lut dan kaumnya yang beriman kecuali isteri Nabi Lut. Rupanya nak jadi isteri Nabi pun belum tentu selamat kalau kita ini ada sifat khianat, tak beriman kepada Allah dan kufur kepada Allah. Dan kemudian disebut lagi oleh Allah bagaimana balasan kepada umat Nabi Lut ni. Allah turunkan hujan kepada mereka daripada langit. Sekarang ni di mana tempat kediaman umat Nabi Lut dalam dunia pada hari ini? Disebut oleh para pengkaji, para sejarawan, tapak kota Sodom yang didiami oleh umat Nabi Lut satu ketika dahulu adalah apa yang kita tengok di Laut Mati sekarang ni.
Dead Sea, Bahrul Mayyit. Dekat mana Laut Mati? Dekat Jordan. Dia semacam tasik yang luas. Alhamdulillah, Ustaz dah sampai pada tahun 2001 di sana. Dan dalam Laut Mati ni, ikan pun tak hidup. Masya Allah. Ini betul-betul tempat umat Nabi Lut yang pernah diseksa satu ketika dahulu. Dan apa yang menariknya, ketumpatan garam dalam Laut Mati ni antara yang tertinggi di dunia. Sebab tu kalau kita terjun dalam Laut Mati, tak pandai berenang pun tak apa. Kita akan timbul sendiri. Sebab disebutkan sebagai ketumpatan garam yang sangat tinggi dalam Laut Mati. Tapi itulah pengajaran kepada kita bagaimana Allah binasakan umat Nabi Lut. Kenapa? Kerana melakukan perlakuan homoseksual. Hubungan sejenis lelaki dengan lelaki. Okey. Next slide. Okey, yang ni Ustaz dah cerita tadi, apa maksud ayat tadi. Okey, terus next slide. Okey. Dalam hidup ni, adik-adik semua, kadang-kadang bila kita kata ketertarikan tu ataupun kita kata perasaan, contoh, budak lelaki biasa-biasa dia akan minat budak perempuan. Budak perempuan minat budak lelaki. Kadang-kadang hari ni ada kawan Ustaz beritahu, Wan, kau nak tahu tak, sekarang ni budak-budak ni kat sekolah rendah, dia dah mula mengorat antara lelaki dan perempuan. Pakai pantun dua kerat. Macam mana? Kalau yang lelaki, dia beritahu dekat perempuan tu, lilin menyala-nyala, awak ni cun lah. Tengok dia bagi pantun dua kerat dekat budak perempuan tu. Kita ingat budak perempuan tu tak jawab. Budak perempuan pun jawab juga. Budak perempuan jawab apa? Budak perempuan kata, beli baju di kedai nyonya, awak pun apa kurangnya. Jadi, sebab tu kita katakan di antara lelaki dan perempuan ini, lelaki kena jadi pelindung kepada orang perempuan, kumpulan wanita. Jangan ambil kesempatan. Okey, itu yang sepatutnya. Dan kita orang biasa, orang normal ataupun dipanggil juga sebagai heteroseksual, kita akan diuji untuk mengelakkan diri daripada zina. Baik. Bagi mereka yang homoseksual, yang tertarik kepada sesama jenis. Contoh, dia lelaki tapi dia minat kepada lelaki juga. Ataupun dia perempuan, dia minat kepada perempuan juga. Jadi mereka sebenarnya diuji untuk mengelakkan diri daripada melakukan liwat ataupun musahakah dan musahakah. Baik, kita tengok dalam slide ni, apa maksud liwat? Liwat ni persetubuhan seorang lelaki dengan lelaki lain pada duburnya. Dubur tu apa Ustaz? Dubur tu punggung. Kalau depan tu kita kata alat kemaluan ataupun kita kata zakar. Dalam bahasa Inggeris disebut penis misalnya. Kalau dubur ni maknanya punggung. Jadi bayangkan kalau lelaki dengan lelaki, mereka tak boleh ikut jalan depan. Akhirnya mereka akan buat hubungan ikut jalan belakang. Dan di sinilah kebimbangan kita, apabila mereka buat hubungan ikut jalan belakang, maka ada risiko untuk mendapat virus HIV. Ini yang telah dibahaskan oleh pakar-pakar perubatan. Jadinya, Ustaz nak kata macam ni. Ustaz nak kata, kalau suami dan isteri yang sah pun, ketika melakukan hubungan seksual, tak boleh ikut dubur, ikut jalan belakang ni. Tiba-tiba, untuk kumpulan ini, contohnya pasangan gay, mereka nak memuaskan kehendak nafsu mereka, maka mereka melakukan hubungan mengikut dubur. Ini yang salah dan dilarang keras dalam Islam. Baik. Berkenaan musahakah ataupun lesbianism, maka disebut oleh As-Said Sabiq, as-sihat merupakan pergeseran kelamin di antara seorang perempuan dengan perempuan yang lain tanpa memasukkan sesuatu ke dalam faraj. Jadi kalau perempuan dengan perempuan, biasanya akan berlaku macam ni lah. Maknanya faraj bertemu faraj. Mereka hanya menggeselkan alat kelamin mereka. Cuma kita nak sebut pada hari ini, kadang-kadang kalau pasangan lesbian pun, mereka dah mula guna sex toy ataupun alat-alat tertentu untuk memuaskan kehendak nafsu mereka. Okey, next slide. Baik. Kalau tadi kita kata tentang orientasi seksual,
Maknanya dia minat kepada siapa. Jadi ada LGB, lesbian, gay, bisexual. Lesbian, perempuan minat perempuan. Gay, lelaki minat lelaki. Bisexual, kalau dia lelaki, dia secara fitrah minat kepada perempuan, waktu yang sama dia juga ada ketertarikan kepada lelaki yang sama jenis. Samalah juga kalau dia perempuan, secara fitrah dia minat kepada lelaki, tapi waktu yang sama dia juga ada ketertarikan kepada perempuan yang sama jenis. Itu LGB, lesbian, gay, bisexual. Tentang jantina ni, dia lebih kepada transgender. Sebab itu kita kata hari ni, bila dalam Islam, kita baca surah Al-Hujurat ayat 13. Allah kata apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Wahai orang beriman, wahai manusia, kata Allah, kami jadikan kamu dari jenis lelaki dan jenis perempuan. Jadi kita faham apa? Jantina ni maksudnya, jantina ni kalau setengah pandangan mengatakan asal daripada dua perkataan, jantan, betina. Jantan tu lelaki, betina perempuan. Suatu dalam borang kalau kita isi, selepas nama, tarikh lahir, yang ketiga biasanya diisi jantina. Maknanya lelaki atau perempuan. Okey. Jadi dalam Quran, dalam Islam disebut hanya ada dua jantina, lelaki dan perempuan. Tiba-tiba hari ini, okey, kemudian kita tanya balik, apa bukti kamu mengatakan kamu lelaki? Contoh Ustaz bisa tanya, kalau kita bersemuka, Ustaz akan tanya, Ustaz panggil seorang budak lelaki, Ustaz tanya dia, apa bukti kamu kata kamu lelaki? Macam-macamlah dia jawab. Saya ni ada janggut sikit, suara saya garau, saya ada halkum. Itu biasalah, itu ciri-ciri lelaki. Tapi yang paling penting antaranya adalah alat kemaluan kita. Maksudnya kalau dia ada zakar, dia ada penis, maka lelakilah dia. Sama juga kalau pelajar perempuan, kalau dia itu, contohnya, dia datang haid, kemudian dia, dia ada faraj ataupun vagina, maka perempuanlah dia. Tetapi hari ini sudah ada gerakan hak asasi dan juga yang pro LGBT ni dia kata apa? Jantina tak mesti dengan alat kemaluan yang ada di celah kelangkang kita. Yang penting apa yang kita fikir dalam otak kita. Jadi kalau kita rasa walaupun kita lahir lelaki, kita rasa kita ni perempuan, maka kita jadilah perempuan, kata dia orang. Ataupun kita lahir sebagai perempuan, tapi dalam diri ni kita rasa kita ni lelaki. I'm trapped in the wrong body. Saya terperangkap di dalam badan yang salah. Maka dia nak jadi lelaki. Jadi sebab tu kita kata, itu semua di antara perkara-perkara yang dilarang dalam Islam. Tak boleh ubah jantina. Tak boleh menyerupai jantina yang berlawanan. Kalau kita lelaki, kenalah cara kita seperti lelaki. Tak boleh pakai perhiasan perempuan seperti rantai dan gelang emas. Tak boleh pakai rambut palsu panjang. Tak boleh pakai gencu, lipstick. Tak boleh pakai, contohnya kita kata baju perempuan. Tak boleh buat pembedahan jantina misalnya. Maksudnya apa? Itu dianggap sebagai menyerupai. Sama juga kalau perempuan nak jadi lelaki. Yang biasa juga disebut sebagai pengkit. Kalau lelaki jadi perempuan, kita panggil maknya. Pengkit macam mana? Kadang-kadang dia bedung. Dia lilit buah dada dia. Maksudnya dia bengkung buah dada dia sampai lepeh. Kemudian pakai baju t-shirt macam lelaki. Ataupun pakai baju kemeja lengan panjang. Lepas tu rambut dia potong pendek misalnya. Sebab apa? Dia kata saya lelaki walaupun namanya mungkin Fatimah ataupun Azizah ataupun Aminah contoh. Jadi dalam Islam kenapa jantina ni penting? Sebab kita kena mengikuti hukum yang telah ditentukan dalam agama. Contohnya kalau nak kahwin mesti lelaki dan perempuan yang bukan mahram. Maknanya apa? Kalau lelaki dan perempuan yang mahram pun tak boleh. Contoh, ayah kandung nak kahwin dengan anak perempuan kandung, tak boleh, haram. Ibu kandung nak kahwin dengan anak lelaki kandung, tak boleh, haram.
Samalah juga lelaki nak kahwin dengan lelaki, tak boleh. Perempuan nak kahwin dengan perempuan, tak boleh. Lelaki nak kahwin dengan maknya, tak boleh. Jadi sebab tu kita kata, cantiknya Islam dah ajar kita, Islam dah susun semua ni untuk kita. Okey. Baik, seterusnya, slide seterusnya. Okey. Jadi selain daripada Al-Quran, As-Sunnah ataupun hadis Nabi SAW juga merupakan sumber hukum yang kedua yang mengharamkan perlakuan hubungan sejenis, iaitulah homoseksual, liwat dan musahakah, iaitu lelaki dengan lelaki, perempuan dengan perempuan, termasuklah transgender ataupun yang kita panggil al-mutasyabbih wal mutasyabbihat. Maknanya wanita menyerupai lelaki dan lelaki menyerupai wanita. Okey, terus. Next slide. Okey. Adik-adik semua cuba tengok gambar ni. Apa yang kamu nampak? Gambar ni ada bendera warna pelangi. Jadi ini Ustaz nak sebut macam mana mereka sudah jadikan simbol pelangi ni, rainbow ni, sebagai simbol yang mewakili gerakan LGBT seluruh dunia. Mereka minta untuk diiktiraf. Kami nak buat hubungan sejenis pun, itulah hak kami. Kami nak kahwin lelaki dengan lelaki, perempuan dengan perempuan pun, itu hak kami. Jadi ini yang sedang berlaku sekarang di seluruh dunia. Dan sehingga pada hari ini terdapat lebih daripada 20 buah negara yang sudah membenarkan perkahwinan sesama jenis. Lelaki boleh kahwin lelaki, perempuan dengan perempuan. Kita tengok pun kadang-kadang geli. Okey, baik. Jadinya, Ustaz nak cerita macam ni. Dalam definisi barat, orang barat ni kata apa? Kalau kita dah ada perasaan kepada sesama jenis, itu sudah dianggap gay atau lesbian ataupun bisexual. Tetapi dalam Islam yang Ustaz ceritakan tadi, kalau baru di peringkat perasaan, mudah-mudahan Allah ampunkan kita. Contoh, kita budak lelaki ni, main bola, sepak takraw, tiba-tiba kita tak ada minat kat budak perempuan. Walaupun budak perempuan tu cantik gila. Yang kita minat dengan budak lelaki yang mungkin agak jambu sikit, yang mungkin mukanya feminin sikit. Jadi kita macam tertarik pula dengan dia. Walhal kita sesama lelaki. Jadi kalau baru awal di peringkat perasaan itu, kita panggil apa? SSA, Same Sex Attraction. Ketertarikan sesama jantina. Okey. Jadinya, apa yang berlaku? Dalam Islam akan dikira berdosa besar apabila kita buat perlakuan. Contoh, dia minat sesama jenis, minat lelaki dengan lelaki. Tetapi selagi mana dia tak buat hubungan seksual lelaki dengan lelaki itu, hubungan sejenis, mudah-mudahan Allah ampunkan dia. Kita doakan dia biar dia tidak pergi kepada perlakuan hubungan seksual itu. Kalau dia boleh menahan diri dia, mujahadah. Maknanya dalam Islam dikira berdosa apabila kita buat perlakuan hubungan sejenis. Kalau di peringkat perasaan, masih belum dianggap sebagai berdosa, cuma mesti dibantu untuk kembali kepada fitrah dia. Biar dia mencintai ataupun tertarik kepada yang berlainan jantina. Okey. Ada soalan. Bila tengok bendera warna pelangi ni, orang perempuan dah tanya. Orang perempuan kata, Ustaz, agak-agak kalau saya ni buat kek pelangi, boleh ke tidak? Apa hukum dia? Kita kata jawab balik, tak apa, buatlah, tak ada masalah pun, tak haram pun. Cuma yang kita bimbang nanti ada korang nak makan. Sebab nanti orang kata, ni kek LGBT. No. Warna pelangi pun kita kena pertahankan. Sebab ini fitrah kejadian Allah yang sangat indah, sangat cantik. Yang mana pelangi ini akan kita nampak selepas daripada waktu hujan. Okey. Kemudian contoh, orang lelaki nak pergi masjid. Kita parking agak jauh daripada masjid. Tiba-tiba dah berjalan daripada kereta nak ke masjid, hujan lebat, hujan turun lebat. Kita pun teringat dalam bonet kereta ni ada payung. Cuma payung tu kebetulannya warna pelangi macam warna gerakan LGBT. Jadi kita pun fikir, kalau buat payung ni, orang kata aku ni
LGBT pula. Kita kata tak apa, pakai je payung tu daripada kita basah. Sebab apa? Sebab kita pun kena menuntut hak kita untuk mengembalikan warna pelangi ini kepada hak dia sebagai fitrah kejadian Allah yang sangat indah. Okey. Next slide seterusnya. Baik. Adik-adik, alhamdulillah Ustaz diberikan peluang oleh Allah untuk berjumpa dengan ramai kumpulan LGBT. Ada yang lesbian, ada yang gay, ada yang bisexual, ada yang transgender. Jadi kadang-kadang mereka mengadu pada kami, Ustaz, saya ni sayang Islam. Semacam gambar yang kita tengok ni, warna hijau dengan warna bulan sabit putih tu melambangkan Islam. Belah kiri pula lambang kepada LGBT. Jadi dia tersepit. Saya sayang Islam Ustaz, tapi saya ni LGBT. Macam mana nak buat? Pernah Ustaz jumpa seorang budak lelaki, kita pun tumpang kesian juga sebab dia kata macam ni, saya ni Ustaz hafal Quran 30 juzuk, Masya Allah. Cuma kata dia yang agak mengejutkan kita, dia kata apa? Saya redha Ustaz kalau Allah nak seksa saya dalam neraka nanti pada hari akhirat, saya redha. Sebab apa? Sebab saya dah lama dalam dunia gay ataupun homoseksual ni. Setiap kali saya nak keluar, setiap kali itulah saya akan buat balik. Jadi kesian kat dia. Ustaz tanya, berapa lama dah kamu terlibat ni? Dah 10 tahun. Umur kamu berapa sekarang? Umur saya dah 22 tahun. Maknanya 22 tolak 10, seawal 12 tahun, dia dah terlibat dengan dunia gay ataupun homoseksual. Jadi, Ustaz kata balik ke dia macam ni. Dek, jangan cakap macam tu. Bila kamu cakap macam tu bermaksud apa? Kamu dah ada satu perasaan, kamu putus asa dengan rahmat Allah. Sedangkan Allah tu Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pengampun. Jadi kalau kita dah terlibat dengan LGBT, selagi ada ruang untuk kita balik bertaubat, berhijrah ke jalan Allah, maka yakinlah Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penerima taubat. Jadi, dan sentiasa sangka baik dengan Allah. Jadi yang kamu cakap tadi, kamu redha seolah-olah kamu dah putus asa, dan syaitan lagi suka sebab menyesatkan kamu, kamu dah tak payah taubat dah. Walaupun kamu budak tahfiz Quran, kamu jadi je terus LGBT sampai kamu mati. Na'udzubillah min zalik. Jadi Ustaz nak beritahu pada adik-adik semua, kalau kita dah ada perasaan ni, kalau boleh jumpa kaunselor, jumpa psikiatris, jumpa ustaz-ustaz untuk minta bantuan. Beritahu mereka macam mana nak buat. Cuma kami di peringkat JAKIM, kita ada satu pendirian. Kita kata macam ni, Islam memang tak boleh membenarkan perlakuan LGBT. Hubungan sejenis tu memang tetap salah dari sudut agama. Gay, lesbian, bisexual dan juga transgender. Jadi, tetapi Islam tidak melarang untuk kita mendekati mereka untuk dibimbing dan dinasihati. Jadi sebab tu Ustaz kata, kalau kamu ada kawan-kawan yang dia dah ada kecenderungan jadi LGBT, jangan lari daripada dia. Jangan jauh diri daripada dia. Sebaliknya, kamu kawan dengan dia, tanya dia, kenapa jadi macam ni, Mat? InsyaAllah kalau kamu tak boleh nak ubah, sama-sama kita jumpa kaunselor, jumpa ustaz, jumpa cikgu-cikgu yang boleh bantu dan berikan kita penerangan tentang isu ni. Jadi maksudnya apa? Kita kena bimbing mereka yang terlibat ni supaya mereka kembali ke pangkal jalan. Okey, next slide. Okey, ada orang tanya, kenapa seseorang tu boleh menjadi LGBT? Anak-anak semua, adik-adik semua, kadang-kadang kajian dibuat mungkin kerana faktor asuhan. Maknanya macam mana seseorang itu dibesarkan. Antaranya fatherless. Sama ada ayah dia dah meninggal ataupun kalaupun ayah dia ada, tapi ayah tu watak dia tak kuat. Maknanya ibu yang dominan. Apa-apa ibu yang jadi macam kuasa besar dalam rumah. Ayah ni banyak senyap, banyak diam. Jadi kita kata, akhirnya anak-anak akan lihat kepada ibu. Lihat kepada mak. Wah, aku nak jadi mak lah macam ni. Sebab mak yang berkuasa contoh. Ayah ni tak jadi contoh yang baik dalam keluarga. Satu. Yang kedua, lack of love. Kurang kasih sayang.
Jadi kadang-kadang ada anak-anak yang kita kata dia nak disayangi, dibelai oleh ibu dan ayah. Tapi bila ibu ayah tak sayang dia, dia cakap pun ibu ayah tak dengar. Jadi kadang-kadang dia cari kawan-kawan yang boleh dengar luahan hati dia. Akhirnya rupa-rupanya yang boleh dengar tu kawan-kawan dia dan kawan-kawan pula yang sama jenis. Akhirnya jatuh cinta. Lelaki dengan lelaki, perempuan dengan perempuan. Nauzubillah min zalik. Yang ketiga, overprotective, terlalu melindungi. Biasanya kita kalau ada anak perempuan dengan anak lelaki, kita lebih kuat melindungi anak perempuan. Jadi ada kes anak perempuan ni dia tak dibenarkan untuk bergaul dengan budak lelaki. Dalam Islam sebenarnya tidak ada masalah untuk kita bergaul dengan berlainan jantina. Cuma ada batas. Dalam hal tertentu, bila kita terlalu menyekat, sampaikan anak-anak perempuan ini, dia tak biasa bergaul dengan budak lelaki. Akhirnya yang dikawan dengan siapa? Kawan-kawan yang perempuan. Akhirnya ada yang jatuh cinta sebab kawan ni caring dekat dia. Jaga dia betul-betul. Kalau dia sakit, kawan ni lah yang buat datang ubat. Kalau dia dalam keadaan kesusahan, kawan ni lah yang tolong. Akhirnya boleh berlaku begitu. Yang kedua, pengalaman hitam, pernah dirogol atau diliwat ataupun dipaksa melakukan oral sex. Ustaz biasa bagi contoh macam ni. Kita kalau pergi stesen minyak, pump station, kita faham tandas dekat belakang. Betul tak? Okey. Jadi, Ustaz biasa pesan, kalau anak-anak tu baru usia 5-6 tahun, okey, maknanya dia tak biasa berdikari. Dia kena ada teman. Jangan biarkan anak-anak ni pergi seorang ke tandas belakang stesen minyak tu. Sebab kita tak tahu orang yang gila seks kat luar sana ni ada di mana-mana tempat. Dan dalam masa yang singkat, 2 ke 3 minit, dia boleh buat macam-macam dekat anak kita misalnya. Ataupun adik-adik lelaki, anak-anak lelaki yang pada usia 5-6 tahun ini. Jadi akhirnya, kata para pengkaji, mana-mana anak-anak yang pernah ada sejarah hitam, pernah dirogol, contohnya dia perempuan pernah dirogol oleh atuk ataupun bapa ataupun saudara lelaki, pak saudara ke, sepupu ke, maka dia benci kepada lelaki. Akhirnya, dia hanya tertarik kepada perempuan. Sama juga budak lelaki yang kadang-kadang diliwat oleh senior-senior dekat sekolah asrama ataupun di penjara. Ataupun dipaksa melakukan oral sex. Jadi mana-mana anak-anak yang pernah dibuat sebegini, akan tertanam dalam minda dia pernah dilakukan macam tu, dan akhirnya kadang-kadang dia nak cari balik apa yang pernah dia alami tu, mungkin dengan pasangan yang sejenis. Nauzubillah min zalik. Yang ketiga, pernah dibuli atau diejek. Kita kata kalau buli ni secara fizikal, tumbuk, sepak, tendang, itu biasa. Kita nampak lebam, nampak berdarah. Tapi kalau buli, ejek dengan kata-kata ni, dia akan mencederakan emosi. Kita kata kat kawan kita yang lelaki lembut, dia lembut, walhal dia lelaki, cuma dia lembut sikit. Tak macam lelaki yang biasa, kawan-kawan kita yang lain. Jadi kita ejek dia, kau ni sotong lah, kau ni lembut lah. Jadi akhirnya, mereka yang lelaki lembut ni, kalau dah macam tu, kau ejek aku sotong, biar aku jadi sotong betul-betul. Dengan maksud asalnya dia tak adalah keinginan nak jadi maknya ataupun gay, tapi oleh kerana hari-hari kena buli, kena ejek, kena kata dengan kawan-kawan, maka akhirnya tertanam dalam diri dia, aku nak jadi macam apa yang korang ejekkan aku. Yang keempat, pornografi. Yang kelima, persekitaran, pergaulan dengan kawan-kawan LGBT. Okey, next slide. Seterusnya. Okey. Ini contoh apa yang berlaku dekat Indonesia. Dulu kajian dibuat, kalau sekitar tahun 2002 tu, pasangan gay ke pasangan lesbian tak berani nak tampilkan diri dekat media sosial. Instagram ke, Facebook ke, Twitter ke, TikTok ke. Sebab apa? Sebab mereka tahu mereka akan kena kecam dengan netizen misalnya. Itu dululah 2002. Tapi sekarang mereka tak kisah dah. Kalau mereka ni pasangan yang sejenis, contoh dalam gambar ni lelaki dengan lelaki, jadi mereka buat caption. Tengok apa ditulis. Can't cook, wake up late, but he was the best my wife. Dia kata apa? Tak pandai masak, bangun lambat, tapi dia ni adalah isteri aku yang terbaik. Padahal sama-sama lelaki. Sepatutnya wife tu he ke she. She lah kan. Tiba-tiba dia bahasakan apa tu partner dia tu
Yang sama jenis lelaki dengan panggilan he. Tetapi kepada wife. Sepatutnya wife tu she lah. Itulah dunia dah terbalik hari ni. Okey. Next slide. Okey. Yang ni pun sama juga. Cuba tengok ni pasangan lesbian. Okey, kadang-kadang ambil gambar macam ni, nak bercium lah macam-macam. Cuma Ustaz kata, kadang-kadang kalau kat Malaysia ni, dia punya caption lebih apa? Lebih Islamik. Dia ambil lelaki dengan lelaki, perempuan dengan perempuan, lepas tu dia tulis caption di bawah tu. Dia kata apa? Kami adalah pasangan yang bahagia. Tolong doakan kami bahagia til jannah. Masya Allah. Jadi, ini yang kita nampak sekarang dalam dunia pada hari ini. Okey, next slide. Okey. Ini yang Ustaz kata di awal tadi, hari ini sudah lebih 20 buah negara yang sudah menghalalkan perkahwinan sejenis. Maknanya apa? Maknanya mereka boleh secara legal ataupun secara undang-undangnya tak salah. Dekat mana yang boleh kahwin sejenis ni? Dekat UK, dekat US, dekat Holland, Belanda, dekat Denmark misalnya. Kenapa? Sebab bagi mereka itu hak asasi. Itu terpulang apa yang mereka nak kahwin dengan siapa. Jadi ternyata inilah di antara penyakit akhir zaman yang pernah berlaku pada zaman umat Nabi Lut ketika ini, pada ketika itu. Dan ia berulang balik pada zaman kita. Na'udzubillah min zalik. Jadi Ustaz nak pesan pada adik-adik semua, kita kahwin ni mesti ikut tata cara yang betul, kaedah yang betul. Kahwin mesti antara lelaki dan perempuan. Bukan lelaki dengan lelaki, bukan perempuan dengan perempuan. Okey. Kalau lelaki dengan lelaki, perempuan dengan perempuan, Ustaz nak tanya, boleh dapat anak ke tidak? Tak boleh. Sebab lelaki dengan lelaki, perempuan dengan perempuan memang tak dapat anak. Dia mesti lelaki dan perempuan. Sebab tu kalau yang melakukan hubungan zina tu, walaupun dia boleh kahwin, oleh kerana dia tak pakai kondom misalnya, kadang-kadang dia istilahnya dia melepaskan air maninya di dalam farash wanita itu, akhirnya termengandunglah budak perempuan tu. Perut pun dah besar 3-4 bulan, dia pun dah malu-malu, lelaki pula tu tak nak bertanggungjawab. Akhirnya dia mengandungkan anak tu seorang diri dalam bilik air ataupun dalam bilik dia. Akhirnya sampai tahap dia membunuh, dia buang anak itu, Masya Allah. Maka kan itulah kita kata dalam bab ini, maksudnya apa? Kalau zina pun tak boleh, apa lagi hubungan sejenis lelaki dengan lelaki, perempuan dengan perempuan. Okey, next slide. Jadi apa yang kami buat di JAKIM? JAKIM, kita melalui pendekatan dakwah dan juga bimbingan, kita menyantuni mendekati golongan LGBT dengan prinsip tak bersetuju dengan perlakuan mereka sebab dilarang oleh agama, tapi waktu yang sama tak nafikan hak mereka untuk dibimbing dan dinasihati. Untuk apa? Mereka jalani hidup yang lebih sejahtera, yang selari dengan prinsip maqasid syariah, iaitu antaranya menjaga keturunan, hifzun nasab. Jadi macam saya kata tadi, kalau contoh lelaki gay dengan partner dia, dengan perempuan lesbian dengan partner dia, dua-dua nak dapat anak. Yang gay pun nak dapat anak, yang perempuan pun nak dapat anak. Macam mana? Maka sebenarnya mereka akan guna dengan cara apa? Caranya iaitulah dengan mereka minta benih daripada pasangan lesbian. Kemudian katalah pasangan lesbian tu tak nak untuk mengandungkan benih tadi. Mereka pasangan gay kena upah pula. Mana-mana perempuan yang sudi menjadi ibu tumpang. Nampak tak dia punya kecelaruan kat situ. Habis haru biru. Sebab itulah Islam menjaga keturunan. Nak kahwin, tengok siapa bakal suami, siapa bakal isteri. Bagaimana agama dia. Solat ke tidak, tutup aurat ke tidak. Kemudian tengok keluarga dia. Macam mana mak ayah dia, adik-beradik dia. Kemudian kita pun berkunjung, merisik, bertunang, kemudian akad nikah. Itu cara dia. So daripada hubungan lelaki dengan perempuan suami isteri itu, maka Allah takdirkan ada yang dapat anak, ada yang Allah uji tak dapat anak,
ada yang dapat anak semua lelaki, ada yang anak semua perempuan, ada yang anak berselang-selang. Jadi semua itu dengan izin dan kehendak Allah. Cuma yang penting, Ustaz nak sebut kat sini, untuk kehidupan yang bahagia dunia akhirat, kita kena ikut cara hidup Islam. Tak boleh ikut nafsu kita semata-mata. Okay, next. Okey, jadi macam mana kita nak bantu kalau ada kawan-kawan kita yang terlibat dengan LGBT, antaranya kita sebut pada mereka, "Mat, kau kena berubah. Allah yang memberikan hidayah. Aku mengajak engkau supaya kau tinggalkan perlakuan homoseksual ini, supaya kau jadi hamba Allah yang lebih baik." Jadi antara yang kita boleh ingatkan dia, ingat Mat, apa yang kita buat ni semua Allah tahu, Allah lihat, Allah nampak. Walaupun kita seorang diri dalam bilik yang kita sangka orang tak nampak kita. Kemudian zikrul maut, ingat mati. Semua kita akan mati, tak kisah ustaz akan mati, adik-adik semua akan mati, kakak-kakak kita semua pun akan mati juga satu hari nanti. Maknanya apa? Bila ingat mati ni kita akan faham dunia kita tak akan hidup selama-lamanya. Bila mati, kalau nak tempat yang baik di akhirat dalam syurga, kenalah solat, kena buat amal banyak dan sebagainya. Kemudian muhasabah, lihat kekurangan diri. Kita ni banyak kelemahan, sebab tu kita kena perbaiki diri sentiasa. Kemudian samahah, memaafkan. Kalau boleh ada jiwa pemaaf pada kita. Betul, orang buat kita macam-macam. Tapi Allah tunjuk dah cara. Kalau kita dibuat orang, maka ambil jalan sabar dan solat. Kita boleh balas, tapi kita sanggup tak balas sebab apa? Kita maafkan dia, kita serahlah dia kepada Allah. Cuma kita kata, saya dah maafkan dia. Tentang dia masih berdendam dengan saya, dia nak buat saya lagi, itu terpulanglah dia dengan Allah. Dan kemudian banyakkan ibadah, seperti solat, puasa dan juga tilawah, iaitu baca Quran. Okey, next slide. Jadi, Ustaz nak cerita macam ni, kalau kita ada kawan sama ada dia tu gay ke, lesbian ke, transgender ke, maknya ataupun kid, kalau kita tak tolong dia ni, apa kemungkinan akan berlaku? Dia ada 5 kemungkinan ni. Yang pertama, dia akan terus menjalani kehidupan sebagai seorang gay, ataupun maknya, ataupun pengkid dan terus menjadi homoseksual. Kemudian, dia ada kecenderungan nak bunuh diri. Kalau lesbian pun sama, gay pun sama, yang transgender pun sama. Dia ada idea untuk nak bunuh diri sebab dia tak sanggup hadapi kecaman orang. Dia bertarung, naluri dia tu, dia tak minat perempuan yang lelaki ni, dia minat sesama lelaki, tapi orang tak faham dia. Patut kau lelaki, kau minatlah perempuan, kenapa minat dekat aku pula? Contoh. Jadi sentiasa struggle dalam hati dia, dalam diri dia. Kemudian dia jadi seorang gay, kahwin hanya untuk cover, untuk tutup. Orang ingat dia normal tapi dia gay. Ataupun dia jadi orang yang soleh tapi tak kahwin. Sebab apa? Okey, dia tak jadi gay, dia tinggalkan perlakuan homoseksual, tetapi dia tak mampu nak kahwin. Kenapa? Sebab dia tak ada minat kepada perempuan. Orang macam ni pun dianggap sebagai orang yang tidak mampu, maka tak apa kalau dia tak kahwin pun. Cuma dia kena tahan diri dia daripada melakukan hubungan sejenis. Dan yang kelima, jadi orang yang soleh, berkahwin dan yakin menjalani kehidupan. Alhamdulillah, dah ada 3-4 kes yang kita bantu. Mereka dah tinggalkan pelakon homoseksual, mereka kahwin, diberikan zuriat oleh Allah, ada anak dan mereka yakin menjalani kehidupan. Maknanya ada yang berjaya. Okay, next slide. Okey, ni bahan-bahan yang telah kita terbitkan dekat web JAKIM. Jadi kalau Richard Nurustia ataupun adik-adik nak tengok buku ni, boleh layari laman web JAKIM www.islam.gov.my. Jadi boleh dapatkan buku-buku ni secara PDF, boleh download. Okey, terus. Okey. Ini juga alhamdulillah antara buku yang diterbitkan, buku kami, buku saya dan juga pensyarah saya. Nama bukunya Menelusuri Fitrah Insani yang diterbitkan oleh JAKIM, dan yang kedua buku Golongan LGBT dan Penyelewengan Tafsir. Okey.
Seterusnya, next slide. Dah habis ke? Tak ada dah ya? Okey, baik. Kalau dah habis, alhamdulillah, terima kasih pada Rustia. Jadi saya rasa setakat itu dulu di peringkat saya. Saya terima kasih kepada Paptisma Kelantan yang sudi menjemput saya pada hari ini melalui Dr. Sohana, dan juga kepada semua Rustia tahniah di atas program PIS pada hari ini, dan juga tak lupa kepada anak-anak yang sudi mendengar cerita Ustaz pagi-pagi ini. Minta maaf salah silap. Apa yang baik daripada Allah, apa yang lemah daripada diri Ustaz sendiri, sama-sama kita doa agar Allah jauhkan kita daripada terlibat dengan perlakuan LGBT. Tapi waktu yang sama, kalau ada kawan-kawan kita yang terlibat, kita kena bantu dan bimbing mereka. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pulangkan balik kepada pusat majlis. Terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Dr. Muhammad Izwan atas ceramah sebentar tadi. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat memberi ilmu pengetahuan dan info kepada anak-anak PAGE berkaitan LGBT, lesbian, gay, bisexual and transgender. Hadirin sekalian, kini tiba pula ke sesi soal jawab. Sekiranya ada sebarang kemusykilan, bolehlah bertanya kepada Dr. Izwan. Dipersilakan. Siapa-siapa dan nak tanya, boleh buka mic lah. Ada soalan? Okey, doktor. Rasanya dah tak ada soalan ya, tak? Nampak gaya tak ada soalan tu. Jadi kita bolehlah kot tamat di sini. Ada soalan tak? Kalau tak ada, kita habis kat sinilah. Testing. Assalamualaikum. Dekat baru ni ada soalan. Ustaz, doktor, boleh tahu tak situasi LGBT di Malaysia? Kita nak tahu teruk ke tak teruk lah. Okey, baik. Terima kasih yang bertanya. Secara umumnya, kalau kita tengok pada hari ini, situasi LGBT di Malaysia ini kita boleh anggap sebagai situasi yang agak membimbangkan juga, terutamanya yang melibatkan kita kata kumpulan gay. Suatu hari ini yang dikatakan dari satu sudut faktanya, penularan HIV banyak berlaku di kalangan pasangan gay, lelaki dengan lelaki, dan juga transgender, maknyah dengan lelaki. Kenapa? Kerana mereka melakukan hubungan seksual itu melalui dubur. Jadi ini yang kita risau dan bimbang. Kemudian yang transgender juga ada kelompok-kelompok dia, walaupun mungkin tak seramai kita kata yang lain-lain tu, tetapi ada kadang-kadang awal usia
12 tahun, 13 tahun. Dah ada yang budak lelaki yang agak lembut nak jadi macam perempuan ataupun sebaliknya. Jadi yang tu kita kena bantu bimbing lah supaya mereka mengikut fitrah asal mereka sebagai lelaki ataupun perempuan. Kemudian kalau kata lesbian pun kita boleh nampak kadang-kadang mereka ni berpegang-pegang tangan antara lelaki perempuan dengan perempuan. Seorang nampak macam lelaki, seorang lagi macam perempuan biasa. Jadi kita kata kalau kita observe, kita buat pemerhatian, kita boleh anggap perkara ini sedang berkembang dan agak membimbangkan kita. Apa yang boleh kita buat macam program hari ini, saya ucapkan tadi pada Papisma, kita bagi kesedaran, pengetahuan, ilmu kepada adik-adik supaya kita boleh mengingatkan mereka supaya tidak terlibatlah ataupun terjebak dengan perkara ini. Wallahu a'lam. Tadi saya nampak ada satu soalan ya. Pengerusi majlis, boleh bacakan? Ya, Assalamualaikum doktor. Kalau kita ada tahu kawan kita ada terlibat dengan LGBT atau tengok benda-benda tak elok, dengan siapa kita perlu bagi tahu di sekolah? Okey, Itu baik. soalan Terima dia, doktor. kasih. Terima kasih Puan yang telah baca soalan. Okey adik-adik semua, anak-anak semua, kita sekarang ni kita ramai kawan-kawan. Itu dipanggil kawan ataupun rakan sebaya. Jadi kawan-kawan kita ni macam-macam lah. Ada yang elok, jaga solat, ada yang kadang-kadang nakal sikit, suka usir orang, ada yang kita kata dah mula buat benda-benda yang tak sepatutnya macam tadilah. Sama ada terlibat dengan LGBT ke ataupun tengok benda-benda tak elok ke. Jadi apa tanggungjawab kita sebagai kawan dia? Yang pertama bagi Ustaz, kalau kita boleh nasihat sendiri, kita nasihat. Kita tegur dia. Kita kata, mat tak boleh buat benda ni. Islam larang. Islam tak benarkan. Okey, satu. Yang kedua, kalau kita tak mampu nak tegur dia, kita kena cari orang yang boleh tegur dia. Siapa contoh? Mungkin guru-guru. Contoh sama ada kaunselor. Kalau kaunselor pun tak makan sama, cakap guru disiplin lah. Ataupun ustazah di sekolah kan. Ataupun kalau kamu kata ada kenalan-kenalan ataupun kita kata orang tua yang kawan-kawan kita lebih hormat. Jadi kita beritahu kepada mereka supaya Ustaz, Pak Cik, tadi kawan saya ni dia ada terlibat buat benda-benda tak elok. Jadi boleh tak tolong nasihatkan dia. Jadi itu pada pandangan Ustaz yang boleh kita buat dalam hal ini. Wallahu a'lam. Okey, terima kasih. Saya serahkan balik pada pengurusi majlis. Okey, ada lagi soalan? Kita masih buka soalan jika ada pertanyaan. Amir. Okay. Satu lagi soalan dari Assalamualaikum doktor. Waalaikumsalam. Ya. Salah ke di sisi Islam jika kita ni lembut tapi maknya tapi dia lembut je. Okey. Baik. Terima kasih adik yang bertanya. Dalam Islam, kebetulan kami baru buat satu kajian. Dalam Islam ada namanya dipanggil mukhannas. Mukhannas ni apa? Lelaki yang lembut macam perempuan. Okey, dan dia ada dua golongan. Satu mukhannas khalqi, dia lembut macam perempuan, tapi dia lembut tu bukan dibuat-buat. Memang secara daripada lahir lagi. Maknanya suara dia lembut macam perempuan, dia minat kerja-kerja orang perempuan, dia berjalan pun macam perempuan. Okey, itu satu. Yang satu lagi mukhannas ghairu khalqi. Dia lelaki nak jadi nak jadi macam perempuan dan dia dibuat-buat. Jadi yang tak salah tu yang lelaki asli tetapi dia lembut dan selagi mana dia tidak
Jadi perempuan dengan maksud dia menyerupai sama ada pakai lipstik ke, ataupun pakai baju kurung ke, ataupun pakai rambut palsu panjang ke, dan sebagainya, maka tidak berdosa. Cuma dia kena kawal diri dia lah. Kalau boleh, janganlah jadi lembut sangat. Maknanya sedaya upaya untuk kita meminimumkan kelembutan itu. Sebab ramai je kita tengok di luar sana, dia lembut, kemudian dia berkahwin, ada anak. Maksudnya apa? Dia biasa, dia normal, cuma dia agak lembut. Jadi yang ni Islam tidak ada masalah, tak berdosa. Jangan dia pakai perempuan aja. Bila dah pakai perempuan, maka itu yang boleh bawa kepada dosa. Wallahu alam. Okey, terima kasih. Saya serahkan balik pada pengurusi. Ada lagi soalan? Rasanya dah tak ada kan soalannya? Okey, terima kasih diucapkan kepada yang mengajukan persoalan ataupun pertanyaan sebentar tadi, dan terima kasih sekali lagi kepada Dr. Muhammad Izwan kerana sudi menyampaikan ceramah lah dan bersama dengan kami pada pagi ini. Terima kasih, Doktor. Sama-sama, Cikgu.